Dah buka belum ni? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Yang pun tak timpai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Yang dimuliakan jawatan kuasa muslimin muslimat nama Allah sekalian, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala yang dapat kita salat berjemaah insyaAllah. Yang kuliah kita mudah-mudahan ilmu yang kita belajar itu dapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana Yung, okey ke? Yung? Tak ada penin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung muka surat saya, muka surat yang ke-13. Sana muka surat apa dah? Tajuknya faedah semayang. Berapa? Muka surat apa? 7 ya. Sana muka surat 7, saya 13. Tuan-tuan tengok perempuan muka surat 7 ya. Itu faedah ada semayang ya. Dalam sesi lepas kita telah menceritakan bagaimana keadaan manusia ni, apa jua pun ibadah semayang ni tidak boleh tinggalkan. Dalam keadaan senang dan juga keadaan payah sekalipun, walaupun dalam peperangan, maka semayang tetap wajib dilakukan. Dan sembahyang itu pula hendaklah kita ikut bagaimana cara Nabi SAW sebagaimana sabdanya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu sembahyang sebagaimana aku sembahyang. Jadi Rasulullah dah tak ada, maka hendaklah kita ikut para ulama, bagaimana para ulama mengajar sebagaimana sembahyang Rasulullah SAW. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan insyaAllah hari ini kita akan menyambung muka surat 7 itu faedah semayang. Ini kelebihan semayang itu apakah yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-Nya. Banyak kelebihan sembahyang itu, setengah daripadanya bila seorang tu sembahyang, maknanya seorang tu hampir dengan Tuhannya. Kerana sebaik-baik hamba Allah itu ialah hamba yang hampir kepadanya. Allah SWT telah menyatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bermaksud sesungguhnya dapat kemenangan orang mukmin yang tetap hati dan anggota dalam sembahyang mereka itu. Jadi Allah Ta'ala menyatakan orang yang dapat kemenangan ni ialah orang yang beriman. Siapa orang beriman tu? Orang yang bertauhid kepada Allah,
lalu mengabdikan diri kepada Allah, kemudian mereka itu solat mereka itu dalam keadaan khusyuk. Itu di antara kelebihan orang yang beriman tu. Pertama, dia bertauhid kepada Allah, di samping itu dia menunaikan ibadat solat sebagaimana yang diperintah kepada mereka itu. Kalau kita melihat dalam Al-Quran hampir lebih 53 ayat. Kalau itu baru yang saya jumpa, belum banyak lagi. Ada lebih kurang 53 ayat mengenai tentang solat. Itu baru jumpa, belum bedik-bedik lagi. Itu baru sikit tu. Daripada satu surah ke satu surah tu yang dapat diketahui sekarang, saya hampir dekat 53 ayat menceritakan tentang perintah sembahyang. Jadi banyak ayat mengenai perintah sembahyang. Itu menandakan sembahyang itu merupakan ibadat yang terpenting dan terbesar. Kerana sembahyang merupakan raja ibadat. Kalau dibandingkan ibadat-ibadat yang lain, tidak dapat mengatasi ibadat sembahyang ini. Baik itu digelar dia sebagai raja ataupun katakan pengulu segala amal. Kerana bila sebut sembahyang, terhimpun segala amal di situ. Bila kita sembahyang, ada ibadat haji, betul tak? Ya. Nak sembahyang tak kiblat kan? Bila kita sembahyang, ada ibadat puasa. Orang sembahyang boleh, orang puasa boleh makan ke? Tak boleh kan? Jadi dalam sembahyang pun ibadat haji pun ada, ibadat puasa pun ada. Dalam sembahyang ada ibadat baca Quran. Bila nak sembahyang tu sahnya, rukunnya Fatihah ada Quran. Jadi dalam Fatihah pun dalam sembahyang pun ada ibadat Quran, ya. Dalam sembahyang juga ada ibadat tasbih, banyak terhimpunnya. Ada ibadat tahlil, dan banyaklah terhimpun dalam solat itu segala-gala ibadat. Kalau puasa saja. Tapi kalau sembahyang, ngejar haji ada, puasa ada, tasbih ada, tahlil ada, Quran dan segala-galanya. Betul Allah Ta'ala menyatakan surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 ini, Tuhan kata orang yang dapat kemenangan itu ialah orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Ialah orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Ta'ala, dan juga orang yang sembahyang mereka itu khusyuk. Itu di antara orang yang dapat kemenangan. Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada kita orang dapat kemenangan itu ialah orang pangkatnya besar, hartanya banyak, anaknya banyak. Itu bukan. Yang sebenarnya orang yang dapat kemenangan itu ialah orang yang beriman kepada Allah. Sebab itulah manusia ni di sisi agama terbahagi kepada 4 kategori. Manusia segi agama terbagi pada 4 kategori. Yang pertama dipanggil orang mukmin. Orang mukmin ialah orang beriman. Ini orang yang betul. Siapa orang mukmin tu? Orang mukmin ialah orang yang ada iman dalam hatinya. Bila ada iman, maka dia bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, lalu ia mentaati perintah Allah, lalu dia melaksanakan ibadat solat tu dengan khusyuk. Itu yang pertama. Jadi orang mukmin ni orang yang ada iman hati dia. Yang kedua dipanggil orang kafir. Orang kafir ialah orang yang tak ada iman dalam hati mereka itu. Bila tak ada iman, mereka syirik kepada Allah, lalu menyembah kepada sesuatu yang bukan hak. Sepatut menyembah kepada yang menjadikan kita, tetapi menyembah kepada Tuhan-Tuhan ciptaan-ciptaan mereka. Inilah betapa mereka ada kata orang kepandaian, tetapi tidak ada yang punya akal. Mereka tidak dapat memikirkan mana yang Tuhan yang sebenar dengan Tuhan rekaan-rekaan atau sebagai wasilah yang menyamai Tuhan. Ini merupakan kesesatan yang nyata. Dan yang ketiga, manusia seagama dipanggil orang munafik. Siapa orang munafik? Orang munafik ialah orang yang pada zahirnya berkelakuan seperti Islam, tetapi hatinya tiada iman kepada Allah. Dia berpura saja. Orang munafik ni zahirnya Islam, hatinya kafir. Maknanya orang munafik ni merupakan perwakilan orang kafir di luar sana. Pasal orang munafik ni berlaku seperti orang Islam. Dia campur orang Islam, balik cerita hak dia tu kepada orang kafir. Maknanya orang munafik ni maknanya dia lagi bahaya. Untuk orang kafir dia terang-terang. Sebab tu orang munafik ni banyak di Madinah. Ketika Rasulullah beri kuliah, dengar, lepas tu cerita dengan orang kafir. Kau tahu Rasulullah tadi buat apa? Dia kata kita. Jadi maknanya orang munafik ni perwakilan orang kafir. Macam orang kafir jelas, tapi orang munafik dia tak jelas. Dia berpura-pura Islam, tetapi iman mereka kafir kepada Allah. Ni orang munafik ni bahaya. Zahir sampai kita. Bila balik dengan jumpa kawan orang kafir, ada ceritakan keburukan Islam tu. Yang keempat, manusia seagama dia panggil fasik. Itu dia. Siapa ke fasik itu? Itu dia. Orang fasik siapa? Orang fasik ni artinya orang yang terkeluar daripada taat, berbuat maksiat. Itulah fasik. Itu dia.
Sifat-sifat orang fasik apa? Membuat dosa besar, mengekalkan dosa kecil. Itu fasik namanya. Jadi fasik ni pun di antara perkara-perkara yang perlu kita hindarkan dalam kehidupan kita ni. Dia tidak bawa pada kafir, tetapi yang munafik, hati mereka itu zahir Islam tapi hati mereka kafir. Jadi orang fasik maksudnya orang yang terkeluar daripada taat dan berbuat maksiat. Sepatut semayang tu wajib dibuat, lalu terkeluar dia tidak melakukannya, maka termasuklah ia berbuat maksiat. Itu mana orang fasik ya. Sifat orang fasik tu dia melakukan dosa besar dan mengekalkan dosa kecil. Itu orang fasik. Jadi orang fasik ni maksud orang terkeluar daripada taat. Sepatut bila Ramadan puasa kan, tapi dia terkeluar daripada untuk puasa, lalu dia meninggalkan puasa, itu meninggal puasa maksiat lah. Itu makna orang fasik kan. Jadi maknanya manusia seagama itu terbagi pada 4 lah. Yang pertama kafir, mukmin. Yang kedua kafir. Ketiga munafik. Yang keempat ialah fasik. Jadi dalam tempat kategori itu, orang mukmin lah orang yang paling berbahagia, sebagaimana digambar dalam surah ini. Qad aflahal mu'minun. Mendapat kemenangan lah atau berjaya lah bagi orang yang beriman itu, yang menjadikan Tuhannya sebagai sembahannya itu. Kalau seterusnya Allah Ta'ala menyatakan kelebihan semayang, walladzina hum ala salatihim walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Itu dia. Maksudnya, dan kemenangan, tadi kemenangan orang beriman, kemudian Tuhan mengatakan lagi orang yang semayang termasuk orang kemenangan, dan kemenangan juga orang mukmin yang beriman. Mukmin itu orang beriman yang memelihara akan sembahyang mereka itu daripada mengeluarkan waktunya lain. Jadi orang termasuk juga orang yang berjaya itu, dapat kemenangan tu, ialah orang yang memelihara sembahyang 5 waktu tu. Setiap masa dijagain sebagaimana dia menjaga dirinya. Tanpa sebab dan ada sebab, tak ada musabab, tetap sembahyang tu dapat dilaksanakan. Dan kemenangan juga orang mukmin yang memelihara akan sembahyang mereka itu daripada mengeluarkan waktunya. Yang pertama tadi kemenangan atau berjaya bagi orang beriman. Yang kedua kemenangan juga sampai beriman, dia memelihara sembahyang 5 waktunya itu dalam waktunya. Sila eloknya sembahyang ni hendaklah berada dalam waktunya. Jadi waktu sembahyang tu termasuk berapa kategori. Yang pertama ada katakan sembahyang tu waktu afdal. Itu yang paling elok lah. Yang paling utama sekali kita jaga sembahyang tu berada dalam waktu afdal. Waktu afdal itu ialah waktu masuk je waktu sekadar 2 rakaat lalu dia sembahyanglah fardu itu. Itulah waktu yang paling cantik sekali lah. Yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar tu waktu yang dia boleh memilih. Tak waktu dah masuk dah, tapi dia melewatkan sedikit waktu itu. Ini pun termasuk juga orang yang kurang baik juga, tapi mayang sah lah. Yang ketiga dipanggil waktu jawaz. Waktu jawaz ni waktu harus, lagi lewat panjang sangat, lagi tak masuk dekat, lagi tak hampir dengan waktu berikut, dia tak sembahyang. Jadi kata belum masuk waktu yang lain, itu waktu jawaz, waktu harus. Dan yang ketiga waktu sembahyang dipanggil waktu tahrim. Waktu tahrim ni ni melampau sangat. Sembahyang tu sah tetapi perbuatan tu haram. Apa contoh waktu tahrim tu? Contoh sembahyang zuhur 4 rakaat, rakaat pertama je lah waktu, 3 rakaat sudah masuk waktu asar. Itu dipanggil waktu tahrim. Sembahyang tu sah tetapi perbuatan tu haram hukumnya, mendapat dosa juga. Hak sekadar sah, sampai itu dosa dapat juga, murka Tuhan dapat juga. Jadi yang paling elok ni sembahyang ni hendaklah berada dalam waktu afdal atau waktu ikhtiar atau waktu jawaz. Jangan berada dalam waktu tahrim. Sembahyang waktu tahrim tu sembahyang tu sah tetapi perbuatan tu haram. Contohnya sembahyang subuh, rakaat pertama je lah waktu, rakaat kedua dah habis waktu, itu namanya waktu tahrim namanya, waktu haram namanya. Sembahyang tu sah tetapi perbuatan tu haram, kecuali dah tak sedar. Jangan lama selalu, tak sedar tak apalah, sekali kan. Tapi semedang tahrimnya, itu walaupun sembahyang tu sah tapi dikira berdosa juga. Jadi ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menyatakan, ayat pertama tadi, orang yang dapat kemenangan tu ialah orang yang beriman kepada Allah, dan bertauhid kepada Allah. Yang kedua Allah Ta'ala mengatakan orang yang mendapat kemenangan dan orang berjaya itu orang yang memelihara sembahyang dan menjaga waktunya. Itu di antara
faedah-faedah orang yang beriman, yang sentiasa melaksanakan ibadat kepada Allah Ta'ala tu, kerana sembahyang ni merupakan ibadat yang paling utama daripada segala yang lainnya. Jadi termasuklah orang melalui sembahyang, termasuk orang mendapat kemenangan. Kemenangan mana? Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Dunia kerana dia mematuh perintah Allah, di akhirat Allah Ta'ala akan beri pahala atau kedudukan yang tinggi di akhirat nanti. Dan seterusnya, faedah sembahyang Allah Ta'ala menyatakan lagi dalam surah apa yang berikutnya, surah Al-Ma'arij, ya, sebelah ayat yang surah yang ke-11, surah Al-Ma'arij ada. Iaitu Allah Ta'ala menyatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarra jazu'a wa idza massahu khaira manu'a illa al-musallin alladhina hum illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun. Ini di antara faedah sembahyang digambarkan surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 20. Iaitu Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya manusia dijadikan tabiatnya atau tabiatnya iaitu resah. Ada resah ni hidup celaru umpamanya. Ada resah tu dia bagi maknanya dalam dia bagi nota tu maksud keluh kesah. Ada dia sentiasa merungut dan sebagainya. Manusia apa itulah tabiat suka merungut. Ada apabila mengena dan timpa kesusahan, mulai dia kata, kenapa kena pada aku, tidak kena pada orang, kenapa susah pada aku, kenapa tak susah pada orang. Ini sifat manusia kan. Bila susah dia merongut, dia ngerti itu tak kena, ini tak kena. Bila senang dia buat tak tahu je. Ini sifat manusia. Kecuali orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang ni susah pun biasa je, tenang je. Dapat senang dia syukur. Kalau dapat dia sakit, dia sabar. Dapat dia sihat, dia syukur. Itu sifat orang iman. Sifat orang yang semayang ni. Kalau orang tak semayang, bila dapat satu, resah je. Gelisah je. Merungut-ungut. Bila dapat nikmat, dia buat tak tahu je. Itu sifat orang. Tapi orang yang semayang, dia berbeza. Orang yang semayang ni, dapat nikmat pun dia syukur, dapat balik dia sabar. Jadi kehidupannya sentiasa dalam keadaan tenang. Sesungguhnya manusia dijadikan tabiatnya geluh kesah. Apabila mengena dan ditimpa kesusahan, nescaya tidak sabar ia. Mulai dia berkata, kenapa kena pada aku, tidak kena orang sebagainya. Dan bila dapat dia akan kesenangan dan kaya, nescaya memegah-megah ia. Dah lupa pula. Dia kata Tuhan sayang aku. Memegah-megah ia, sayang kepada buat kebajikan. Sepatutnya dengan dapat kesenangan tu senang buat kebajikan. Bila dah ada, menegah buat kebajikan. Itu dipanggil bakhil tu. Bila tak ada, dia merongut umpamanya. Bila ada, dia bakhil. Apa maksud bakhil ni? Bakhil maksudnya seorang mendapat nikmat, dengan nikmat tu menegah dia buat kebajikan. Itulah bakhil. Bila tak dapat rezeki, dia keluh kesah, merongut. Bila dapat pula, dia dah buat tak tahu dah. Dia rasa kemegahan dengan benda itu yang didapat. Sepatutnya bila dapat nikmat tu, hendaklah dia bersyukur. Sebab tu sebagaimana kita terang selepas, syukur maksudnya terima kasih di atas nikmat yang beri itu Allah Ta'ala. Jadi bagaimana untuk kita bersyukur itu? Ciri orang bersyukur tu, dapat nikmat tu bawa kepada barang yang Tuhan suka, Tuhan redha. Dan syarat syukur mesti ada dua. Bila ada dua itu, termasuklah kategori orang yang bersyukur. Yang pertama sekali syarat orang bersyukur tu apa? Pertama, syukur kepada nikmat. Yang kedua, bersyukur kepada pemberi nikmat. Maknanya kalau ada dua syarat ni, termasuklah seorang itu dikata orang yang sebenar-benar berterima kasih kepada penciptanya. Yang pertama syarat orang bersyukur, syukur pada nikmat. Yang kedua, syukur kepada pemberi nikmat. Apa contoh syukur pada nikmat? Alhamdulillah lawak dah 65, tak ada sakit benda pun, kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada, semua sihat kan? Itu baru syukur nikmat sihat baru. Bagaimana nak bersyukur kepada pemberi nikmat sihat? Bawa yang 65 tahun sihat tu untuk taat kepada Allah. Barulah sempurna. Kalau tidak, syukur nikmat sihat je baru. Ngapa dia tak ada sakit sebagainya. Tetapi itu baru syarat yang pertama. Tapi tidak termasuk syarat orang yang bersyukur kalau tidak ada syarat kedua. Syarat kedua, bawa badan yang sihat itu kepada mentaati perintah Allah. Baru termasuk orang yang sebenar-benar bersyukur. Apa contoh lagi? Alhamdulillah lah sekarang musim doyan.
Doyan awak nampak lepas lah makan. Orang lain tak ada buah doyan. Itu baru syukur nikmat doyan baru. Jadi bagaimana nak bersyukur kepada pemberi nikmat doyan tu? Macam mana? Bawa lah sedikit ke surau. Nak bagi sebiji seorang tak lalu. Dapat sulah seorang pun jadi. Tidak. Sebiji pun tak dapat, sulah pun tak dapat. Melampau. Itu dia. Berapa-berapa dapat nikmat tu menegah untuk buat kebajikan rupanya. Patut dapat nikmat tu dia tidak menegah buat kebajikan. Betul. Seperti Tuhan kata dalam Quran dan surah Al-Imran ayat 134, syiar orang beriman tu apa? Tuhan kata alladzina yunfikuna fis sarra wad darra. Sifat beriman iaitu mereka yang mengeluarkan harta mereka dalam keadaan senang dan juga keadaan susah. Betul. Keadaan luas dan keadaan sempit. Kalau nampak buahnya banyak, bawa lah banyak sikit. Kalau buahnya sikit, dapat sulah seorang pun jadi. Ini haram. Bila tak ada merongut. Bila nak buah, udah buah. Dia merasa dengan buah yang Allah Ta'ala ini, dia rasa kemegahan. Orang lain tak ada. Kembung lah poket teman, kau tak ada. Berapa sekilo yuk? 16. Jenuh. Kalau orang tu anak ramah tak terbeli. Sebab tu zaman dulu orang mendapat nikmat bukan hanya untuk kepentingan diri. Orang dulu ya. Saya ingat tahun 60-an. Bila doyan melorong dia tak jual langsung. Simpan 2-3 bakul dulu. Lepas tu buat doa selamat depan pokok doyan tu. Tujuan apa? Ingat orang yang nanam pun tak pernah makan. Tak merasa. Dia tanam kan dia nak makan. Tanya, "Ngai pakcik umur 80, doyan nak tumpuk?" Tak hantar janji dia ambil dia kata. Orang nanam tu kalau 60-70 mana sempat makan doyan kan, tapi dia tanam tu untuk anak-anak akan datang. Mentok kalau 60 tahun dan doyan tak payah bagi lagi ya. Doyan paling cepat 7 tahun atau 10 tahun berbuah ya. Mati 65 apa tak dapat ya. Tapi orang dulu tidak. Dia kata walaupun dia tak sempat makan, sekurang anak cucu ada makan. Betul. Betul mereka kenangkan dia seorang tua tu. Loroh yang pertama 3 bakul simpan dulu. Dah lepas buat orang tahlil selamat baru nak berjual dan sebagainya. Kita tak jual dulu. Dah tinggal mangkuk pun baru nak bagi. Kadang mangkuk beda. Itu dia. Itu antara nikmat orang dulu dapat nikmat dengan orang sekarang dapat nikmat. Itu dia. Dia berbeza. Sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan kecuali orang yang semayang saja. Tidak terhalang oleh nikmat tadi. Walaupun dia dapat bagaimana sekalipun, nikmat tu tidak menghalang dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sifat orang beriman ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad darra. Itu sifat orang beriman. Kita kena ada sifat itu. Mereka mengeluarkan harta mereka dalam keadaan senang dan susah. Kalau masih banyak, bagi banyak. Kalau sikit, bagi sikit. Jangan kata awak tak akan bersedekah kalau tak kaya. Sampai bila mereka kaya? Betul ada pepatah mengatakan bersedekahlah kamu sampai kaya. Jangan nanti dah kaya. Kaya belum tentu lagi. Lagi sebelum kaya kena sedekah. Walaupun dapat banyak, bagi banyak sikit. Dapat sikit, bagi sikit. Jangan kata awak tengok ini dah awak nak buat sedekah orang. Dah kaya so bagi tahu, baru bagi dah. Mana mereka tahu kaya. Itu dia. Jadi maknanya dari sekarang begitu je. Kita nak beramal ni. Jangan nanti masa lapang. Kalau nanti masa lapang payah. Nak beramal setiap masa. Jangan beramal nanti masa lapang. Kalau masa lapang lagi banyak hal. Dia kata nanti dah pencen so baru nak pergi masjid surau. Mak bohong je. Ya. Dah pencen so anak 10. Bulan ni dia faham, anak dia faham. Bulan esok dah dia Melaka, anak dia Melaka. Saya kata nak pencen so. Mak bohong je. Sebab tu kalau masa sibuk kita boleh mentaati Allah, insya-Allah masa sibuk kita boleh mentaati perintah Allah, nescaya masa lapang boleh kita mentaati Allah. Tapi kalau masa sibuk tak boleh nak mentaati Allah, apatah lagi masa lapang. Mak labunya. Kita kata tunggu satu masa esok baru. Jangan tunggu nanti masa meninggal kita. Patut kita kena menguruskan masa. Jadi Allah Ta'ala menyatakan sifat orang beriman apa? Sesungguhnya manusia itu dijadikan tabiatnya keluh kesah. Apabila mengena dan timpa kesusahan, nescaya tidak sabar ia. Dan apabila dapat akan dia kesenangan dan kaya, nescaya menegah ia ini sayang pada yang membuat kebajikan.
melainkan orang yang melihara dengan sebenar-benar sembahyang. Orang sembahyang dia tak masalah. Ada reta, kata dia reta, tidak menegah untuk buat kebajikan. Tapi kalau orang sembahyang, tak sembahyang, tak ada reta, dia sibuk nak reta. Biar ada reta, berapa reta yang tu menegah untuk membuat kebajikan. Jadi orang sembahyang tak ada. Tiada mereka itu keluh kesah, dan terkejut apabila mengena dan ditimpa kesusahan, dan tidak sayang pada buat kebajikan apabila dapat kesenangan dan kaya, bahkan sentiasa buat kebajikan di atas keredaan Allah. Itu sifat orang sembahyang ni, dia sentiasa bersyukur di atas nikmat itu. Jika datang nikmat, dia bersyukur. Jika datang bala, dia bersabar. Kerana manusia ni tidak sunyi 4 macam akan berlaku pada diri dia. Yang pertama, ada kalanya dapat nikmat, ada kala dapat bala kan, ada kala dapat taat, ada kala dapat maksiat. Jadi orang beriman macam mana, orang yang sembahyang macam mana dia membalas 4 perkara itu. Jika dapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Itu ciri orang sembahyang kan? Jadi bersyukur tu syaratnya mesti ada 2. Yang pertama, syukur kepada nikmat. Yang kedua, syukur kepada pemberi nikmat. Alhamdulillah badan sihat, itu baru syukur nikmat sihat baru. Jadi bagaimana nak bersyukur kepada pemberi nikmat sihat? Bawalah badan itu untuk taat kepada Allah, maka sempurnalah syukurnya. Contoh kita makan gaji lah, ya. Alhamdulillah awak ada gaji bulan-bulan, itu baru syukur nikmat gaji baru. Jadi bagaimana nak bersyukur kepada pemberi nikmat yang bagi gaji tu? Bila dapat gaji lebar sikit, belanja pun semeja, tengah semeja pun kedekut. Dapat 4,000 nak belanja semeja pun kedekut. Semeja ada RM50 habis, tak ada makan pagi kan. Orang tercana you kata RM2. Kalau 5 orang, bawa RM10 je. Tak sampai 50. Dapat gaji sebulan 4,000, nak belanja semeja pun tak boleh. Melampau. Patut bila setiap nikmat yang dapat tu, kita syukur kepada nikmat. Begitu juga orang pencen juga. Orang pencen lagi cepat dapat gaji, dapat pencen je. Dah dapat pencen, orang pencen dapat masuk kan? Orang cerita masuk ya? Masuk awal. Orang tak ada pencen, awak ada pencen. Kalau begitu kita bersyukurlah nikmat pencen satu. Alhamdulillah awak ada pencen. Yang kedua, bagaimana nak bersyukur kepada pemberi nikmat bagi pencen? Setiap dapat pencen, pergilah belanja kawan. Bukannya banyak. Tak sampai RM50. Itu namanya orang yang bersyukur. Yang pertama, syukur kepada nikmat, dan juga bersyukur kepada pemberi nikmat. Ataupun tak nak belanja orang, malam dari maghrib isya bawa monster kuayo. Ya. Kalau tak ada tertarik terkosong pun jadi. Kalau tak ada kul muha kul lutut pun jadi. Ini apa tak ada. Itu nandakan dia syukur pada nikmat saja, tapi tidak syukur kepada pemberi nikmat. Itu termasuk orang yang kufur juga atas nikmat itu. Jadi kita nak bersyukur pada nikmat dan bersyukur kepada pemberi nikmat. Kalau kita ada 2 syarat ini, Tuhan kata, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah besok. Jadi bersyukur tu mesti 2 syarat lah. Pertama, syukur pada nikmat. Yang kedua, bersyukur kepada pemberi nikmat. Contoh orang kahwin. Ya. Bila kahwin dapat anak tu nikmat kan? Bagaimana nak bersyukur kepada pemberi nikmat tu? Kita buat doa selamat. Alhamdulillah anak dapat dilahirkan kan? Dengan selamat hidup. Tu dia. Apa tak ada? Dia kata seronok, teman hebat, teman berjaya, itu sahaja khabar. Mikir tak berjaya, itu tak beranak. Dia dah kata begitu pula. Jadi sudah menjadi kemegahan pula. Sebab itulah, bila datang nikmat, kita kena bersyukur. Syarat syukur termasuk terima kasih. Kepada siapa? Kepada pemberi nikmat itu. Itu maknanya. Jadi, syarat termasuk orang bersyukur itu mesti ada 2. Pertama, syukur kepada nikmat, dan syukur kepada pemberi nikmat. Maka termasuklah itu termasuk hamba yang bersyukur. Kadang-kadang yang berikutnya, kadang-kadang datang bala. Datang bala macam mana nak buat? Orang beriman, orang sembahyang dia tahulah. Tapi kita tahu kalau yang belajar, kalau tak sembahyang, kalau sembahyang tak belajar, dia tak tahu juga. Dia kena belajar tauhidnya, belajar fiqahnya, belajar tasawufnya. Nak kenal Tuhan, kena belajar tauhid. Orang kenal Tuhan, dia tak ada. Dia merapu umpamanya. Bila dapat bala, tak ada pula. Kenapa kena pada aku, tidak kena pada orang. Kenapa sakit pada aku, tidak sakit pada orang. Mula merapu pasal tak kenal pada pencipta. Tapi kalau dia kenal pada pencipta, dia tetap menerima balik itu dengan sabar. Sabar maksud tahan diuji. Kalau patut berubat. Kalau berubat sembuh, bukan ubat nyembuhkan. Atau jenuh berubat,
Tapi tidak menyebut ada ubat tak kuat, ubat tak beri bekah. Yang beri bekah Allah Ta'ala. Atau masalah tenang juga kan. Kalau tidur, merepeklah kita. Bermacam-macam kita cakap. Sabar tu maksud tahan dia uji. Tu dia. Dan kadang diuji tu kalau nikmat. Kadang diuji dalam bala. Dalam nikmat macam mana? Kita gunakan nikmat tu ikut apa yang Tuhan redha. Kadang-kadang Tuhan uji dalam kesusahan. Maksudnya, kita sabarlah. Janganlah kita mengontor-ontor kenapa begini, kenapa begitu dan sebagainya. Kemudian seterusnya, orang yang beriman tu, yang ketiga kadang-kadang datang taat. Macam mana nak buat? Datang taat. Ingat itu, taufik hidayah Allah. Bukan sebab usaha kita, bukan sebab orang, bukan sebab ustaz. Itu sebab awak memang kata ustaz tu ngajar untuk tak jadi orang anggurnya. Kata. Ustaz tu penyampai je. Memberi sebagai wasilah saja. Tapi, kita dapat taat itu kerana taufik hidayah Allah. Yang keempat, kadang-kadang datang maksiat. Datang maksiat macam mana buat? Kalau datang maksiat macam mana buat? Cepat-cepat taubat. Kerana manusia ini tidak sunyi daripada silap dan salah. Dan sebaik orang yang silap salah tu taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu sifat orang yang beriman. Jadi maknanya hidup kita ni tidak sunyi 4 perkara. Ada kala datang nikmat, maka hendaklah kita syukur ya. Ada kala datang bala, kita sabar. Ada kala datang taat, ingat tu taufik hidayah Allah. Yang keempat, bila datang maksiat, cepat-cepat taubat. Makna itulah ciri orang yang beriman yang digambarkan orang yang semayang tadi. Itulah ciri dia. Dapat nikmat, dia syukur. Dapat bala, dia sabar. Dapat taat, ingat tu taufik hidayah Allah. Apabila dapat maksiat, cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah. Dan permainnya lagi tentang kelebihan semayang. Wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iaitu surah Al-Ankabut ayat 45. Allah Ta'ala menyatakan apa? Dan dirikan olehmu akan semayang. Maksud diri ini bukan semayang saja, tetapi ilmu yang bersangkut dengan semayang pun termasuk dalam keadaan yang dikatakan mendiri semayang itu. Kerana semayang pun wajib, menuntut ilmu semayang pun wajib. Bukan maksud mendiri semayang saja, tapi didirikan semayang itu dengan ilmu-ilmu yang bersangkut dengan semayang. Semayang pun wajib, ilmu semayang pun wajib. Maka itu dikata orang yang sebenar-benar mendirikan semayang. Kerana isi semayang tu tak dapat laksanakan kecuali ada ilmunya. Isi semayang tu apa? Dan nota kecil kemarin yang bagi. Dah buat pun kecil lemak, nasi lemak apa entah. Isi semayang tu apa? Bila sebut semayang ada isinya. Macam bendera. Bila sebut bendera ada ayurnya. Isi semayang tu apa? 3. Pertama, syarat. 2, rukun. 3, itulah isi semayang. Jadi makna kalau semata-mata mendirikan semayang tetapi tidak mendirikan ilmu semayang, maka tak termasuk juga di dalam orang yang semayang. Kerana semayang pun wajib, menuntut ilmu semayang pun wajib. Kena dirikan semayang dan dirikan ilmu yang bersangkut dengan semayang. Sebab itu sebut dalam kitab Matan Zubat sana. Apa kata Syekh Ibn Ruslan, dia kata apa? Wa kullu man ya'malu, barang siapa beramal bighairi ilmin, tanpa ilmu. Kalau semayang dengan ilmu semayang tak ada kan, mardudatun. Dia kata a'malu, maka amalan orang itu mardudatun la tuqbalu. Tidak, semayang yang dia buat tu atau amal seorang tu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, dan tidak terima. Kenapa orang yang beramal tanpa ilmu tolak? Kenapa? Kerana dia aqrab ilal fasad, kena hampir kepada kebinasaan, menyebabkan kepada tak sah. Sebab tu ilmu sangat penting. Sebab tu sebut dalam kitab Matan Zubat tu, dia kata barang siapa beramal tanpa ilmu. Kalau semayang tanpa ilmu semayang, kalau puasa tanpa ilmu puasa, tanpa ilmu kan, maka amalannya ditolak. Kerana sahnya amal itu mesti dengan ilmu. Kerana ilmu dan amal itu tidak boleh dipisahkan. Ilmu ibarat seperti nyawa, amal ibarat seperti jasad. Bergerak ke jasad tu kalau tak ada nyawa? Tentulah tidak. Begitu semayang, bergerak ke semayang itu tanpa ilmu semayang. Jadi isi semayang tu kena belajar lah. Isi semayang tu ada 3. Pertama syarat, yang kedua rukun, 3 sunat. Syarat tu ibarat seperti nyawa. Kalau orang tu kalau banding dengan manusia, anggota cukup tapi nyawa tak ada, tentulah mati kan. Begitu semayang tadi, semayang selalu tapi semayang tak ilmu, maka matilah semayangnya. Rukun tu ibarat seperti kepala.
Betul tak? Kalau ibarat seperti manusia, nyawa, kalau nyawa tadi ibarat seperti syarat, rukun ibarat seperti kepala. Maka dia sentiasa berganding. Kalau orang tu ada kepala saja, syarat tak ada, hidup tak? Kepala ada, tapi tak ada nyawa. Hidup tak? Tak hidup juga. Jadi maknanya sentiasa berhubung. Syarat dan rukun tu sentiasa bergabung. Syarat ibarat seperti nyawa. Jadi kalau orang tu tak ada nyawa, tak bergerak dia. Rukun ibarat seperti kepala. Kalau orang tu tak ada kepala pun tak hidup juga. Sunat itu ibarat seperti anggota. Kalau sunat ab'ad tu ibarat seperti anggota. Kalau sunat hai'ah tu ibarat seperti perhiasan anggota. Oh, tu dia. Jadi itulah dikatakan isi semayang tadi. Itu dimaksudkan dirikan semayang. Dan dirikan olehmu akan semayang dengan sempurna. Jadi nak semayang dengan sempurna itu mesti dengan ada ilmu semayang itu. Tu dia. Ilmu semayang tu 3 tadi. Tu dia. Syarat, rukun, sunat. Sebagai lagi yang bagi kepada 4. Syarat, rukun, sunat ab'ad, sunat hai'ah. Tu dia. Kalau sunat hai'ah tu merupakan perhiasan saja. Sunat ab'ad ibarat seperti anggota. Syarat ibarat seperti nyawa. Rukun ibarat seperti kepala. Tu dia. Dan sunat ab'ad ibarat seperti anggota. Dan sunat hai'ah ibarat seperti perhiasan. Kalau 4 benda yang ada semayang, itu yang dikatakan orang yang mendirikan semayang, mengikut yang ditentukan oleh syarak itu tadi. Kalau tidak, dia baru diri semayang, tapi sebenarnya bukan mendiri semayang. Jadi semayang pada zahir saja, tapi pada hakikatnya itu bukan orang yang semayang namanya. Jadi syarat tu ada 4 kan. Kalau kita belajar kan, syarat semayang ada apa? Syarat-syarat yang bersangkut dengan semayang ada apa? Ada 4 kan. Pertama, syarat wajib ada apa? 4. Kedua, syarat sah ya. Syarat sah ada apa? Balik tu COVID sikit nota tu. 8 kan? Lepas tu syarat nombor 3 apa? Syarat tiap rukun. Rukun-rukun tu semua ada syaratnya. Contoh rukun semayang yang pertama niat kan? Syarat niat berapa? Kalau semayang seorang. Saja ulang balik bagi ingat balik, tak tanya lagi. Tapi kalau tak tanya lebuh dia buat. Rukun semayang 13 kan? Salah satunya niat. Syarat niat kalau semayang seorang dia berapa? Kuat sikit. Kalau nyanyi kuat. Orang sini pula. Syarat niat yang ada, kalau semayang seorang ada 3 kan? Yang pertama apa? Qasad lagi? Ta'arad atau ta'arud. Yang 3? Ta'yin. Itu kalau semayang seorang syarat niat. Kerana rukun 13 tu ada syarat-syarat. Dia panggil syarat tiap rukun. Kalau semayang jemaah tambah lagi satu syarat apa dia? Entahlah. Syarat tiap rukun buat tahu macam mana ni. Sebab tu kita kena tahu semayang, kena kenal semayang. Jangan tahu semayang tapi tak kenal semayang. Ni masalah. Bila tahu semayang, kena kenal dia, latar belakang dia tu. Kalau semayang seorang syarat niat 3. Qasad, ta'arad, ta'yin. Qasad, saja aku semayang. Ta'arad sebutkan perdunya. Ta'yin sebutkan nama semayang tu. Saja aku semayang perdu subuh. Maka terhasil lah syarat niat tu. Betul? Tapi kalau kata aku semayang subuh, sah tak? Yuk, sah ke sah? Dalam hati dan sedar berterang kata, aku semayang subuh, kata, sah tak sah? Jadi dia niat dalam subuh seperti ihramnya, saja aku semayang subuh, katanya. Sah tak sah? Pasal apa tak sah? Pasal ta'aradnya tak ada, ta'arudnya tak ada. Dia syarat niat tu mesti ada 3. Qasad, saja aku semayang. Ta'arud atau ta'arud sebut fardunya, saja aku semayang fardu. Ta'yin sebut namanya, tapi dia kata saja aku semayang subuh. Tak sah lah. Pasal syarat niatnya sudah tinggal 1. Sebab tu syarat niat semayang seorang 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Tapi dia membuangkan salah satunya, ta'arud tadi, ta'yin tadi. Maka tak sah. Bisa ada 3 tu. Kalau semayang jemaah, tambah lagi satu syarat. Dia panggil ta'yin nafsi. Nyatakan awak tu sebagai makmum. Saja aku semayang pada subuh makmum. Sebut 2 rakaat tu sunat saja. Yang pentingnya ta'yin nafsi tu. Dan takbiratul ihram tu. Saja aku semayang pada subuh makmum.
sebut 2 rakaat tunai ataupun sebagainya, itu sunat saja. Tetapi kalau orang tu terlupa, contohnya dalam takbiratul ihramnya sembahyang jemaah lupa nak menyatakan tahyiyat nafsi, untuk nak mengelakkan sembahyang tidak batal, maka wajib bersegera niat aku makmum melatihnya. Kalau tidak niat makmum, maka tak sah sembahyangnya itu. Dan dikira jemaah pada rakaat yang ia niatkan sebagai makmum itu kira jemaah. Rakaat kedua baru ingat, maka 2 kata bukan jemaah. Yang pertama tidak kira jemaah. Kerana menyatakan imam dan makmum selain daripada sembahyang Jumaat boleh selepas takbiratul ihram kalau terlupa. Menyatakan imam dan makmum boleh selepas takbiratul ihram selain daripada sembahyang Jumaat kalau terlupa. Menyatakan imam hukumnya sunat, menyatakan makmum hukumnya wajib. Jadi maknanya kalau imam dia terlupa menyatakan imam takbiratul ihram, rakaat ketiga baru dia teringat lupa dengan bukan imam, maka rakaat ketiga dia qasad aku imam, dan rakaat yang nombor 3 je dapat jemaah, yang 1 2 tak dapat jemaah. Itu dia. Begitu juga orang yang terlupa menyatakan makmum, rakaat pertama lupa, rakaat kedua, rakaat ketiga lupa, baru ingat, maka qasad cepat aku makmum, supaya sembahyangnya tidak batal. Kalau tidak, kalau seluruh rakaat tidak menyatakan makmum, maka batallah solatnya. Itu dia. Kecuali sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat, makmum wajib menyatakan makmum, imam pun wajib menyatakan makmum dalam takbiratul ihram. Kalau selepas takbiratul ihram, maka tak sahlah pengikutannya itu. Tapi kalau sembahyang fardu, menyatakan imam dan makmum boleh selepas takbiratul ihram. Kecuali 2 sembahyang yang tak boleh menyatakan imam dan makmum selepas takbiratul ihram. Ada 2 sembahyang. Pertama, sembahyang Jumaat, imam pun wajib menyatakan imam, makmum pun wajib menyatakan makmum dalam takbiratul ihramnya. Tapi selain sembahyang Jumaat boleh. Lagi satu sebenarnya panggil sembahyang mu'adah namanya. Sembahyang mu'adah ni sembahyang yang diulangi. Contoh kita sembahyang subuh datang seorang, lepas salam datang 3-4 orang, maka sunat kita mengulangi balik sembahyang subuh kali kedua. Mengulang tu sunat. Jika kita dilantik menjadi imam, wajib menyatakan imam. Tapi kalau tidak dilantik imam, hanya wajib menyatakan makmum saja. Tapi kalau kita dilantik jadi imam, untuk imam lah ke depan. Dia dah sembahyang subuh tadi. Tapi tadi seorang kan, biar dia datang 3 orang, sunat ngulang sekali sembahyang subuh kali kedua. Tapi jika dilantik jadi imam, menyatakan imam menjadi wajib sembahyang mu'adah. Tapi kalau bukan sembahyang mu'adah, maka tidak wajib, sunat saja menyatakan imam. Okey. Kita tengok lagi. Firman Allah Ta'ala dalam faedah sembahyang tadi, wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan diri kau akan sembahyang dengan sempurna. Maksud sempurna itu dengan ilmunya lah. Maksud dia, sesungguhnya sembahyang ini dapat menegah tuannya daripada kerja kejahatan dan pekerjaan yang ditegah oleh Tuhan. Jadi orang yang sembahyang dengan sempurna tadi, dia boleh menentukan seorang itu dapat menegah perkara yang keji. Tapi kalau dia sembahyang tak sempurna, mungkin ada banyak tak kenal lagi tu. Dia sembahyang tapi ni kan nombor ekor juga, tu tak kenal tu. Dia sembahyang tapi minum berjudi lagi. Bila sembahyang minum arak lagi. Sembahyang itu menandakan sembahyang lagi belum sempurna lagi. Mungkin disebab ilmu sembahyang dia tak belajar apa-apanya, dia tidak mengetahui maksud sembahyang itu. Sebab itu masih lagi terlibat dengan perkara-perkara yang Tuhan larang. Tapi kalau orang sembahyang dengan sempurna, maka sembahyang Tuhan ngabar dia mencegah perkara keji dan munkar. Tapi kalau dia sembahyang masih terbuat lagi, itu sembahyang tak sempurna lagi, kena seledik lagi. Sama ada ilmu sembahyangnya ke, atau ilmu sembahyangnya ada tapi mungkin ikhlasnya tak ada, dan sebagainya. Jadi maknanya kena sempurnakan sembahyang itu dengan sempurnanya. Kita seledik balik. Kalau umpamanya rajin sembahyang, tapi masih lagi tangan panjang lagi, pantang je buah doyang sepadan lebuh jumpa benda tak kisah, masih lagi perbuatan maksiat itu masih lagi berlaku, itu maknanya sembahyang itu tak sempurna lagi. Kita selidiklah sama ilmunya ke atau sebagainya. Dan tahu daripada ini, kalau kita telah sembahyang tetapi tidak kita berhenti daripada kerja kejahatan, barangkali sembahyang itu belum sempurna sebab ilmu sembahyangnya dan sebagainya. Maka mestilah kita membaiki sembahyang itu hingga sempurna. Nak tahu sembahyang sempurna, hidup dia sentiasa dalam kebajikan. Tapi kalau umpama kebajikan pada kejahatan pada itu menunjukkan sembahyang itu masih ada kurang lagi.
Ada tak kena? Pada Tuhan agama, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh semayang tu, orang sebenar semayang tertegah pada keji dan munkar. Tapi masih ada lagi. Kena sedek tu. Mungkin ilmu yang bersangkut dengan semayang tu masih kita tak faham lagi. Sedangkan Allah Ta'ala dah menjanjikan orang yang semayang tidak terlibat daripada perkara keji dan munkar. Tapi kalau masih ada lagi, maka kena selidikilah. Dan tahulah daripada ini, daripada penjelasan ayat tadi maksudnya, kalau kita telah sembahyang tetapi tidak kita berhenti daripada kerja kejahatan, mari sampai naik barangkali sembahyang kita belum sempurna, maka mestilah kita memperbaiki sembahyang itu. Hendaklah kita membaiki sembahyang kita dengan sempurna, sehingga terhentilah perbuatan keji itu menunjukkan sembahyang dah sempurna. Tapi kalau umpama masih sembahyang yang keji buat, maka sembahyang tak sempurna lagi. Maknanya sama berat lah, 50 baik, 50 jahat. Jadi sama berat kan. Jadi kena ubah. Sebab tu di akhirat nanti manusia dihimpun pada mahsyar dan 4 kategori. Yang pertama dia panggil ashabul yamin. Ashabul yamin ni orang yang beriman, orang yang bertakwa, duduk di sebelah kanan. Yang kedua, orang besar dalam masyarakat dipanggil ashabul shimal, orang sebelah kiri. Siapa orang kiri? Orang kafir, orang munafik, orang zalim, orang fasik, semua lagi. Yang ketiga dipanggil as-sabiqun. As-sabiqun ni adalah golongan orang-orang yang boleh beriman dengan Rasulullah. Dan yang keempat, golongan yang besar daripada masyarakat dipanggil ashabul araf. Ashabul aram ni siapa? Orang yang sama berat baik dan buruknya. Kawan orang semayang, kawan berjudi juga. Kawan orang semayang, mencuri juga. Kawan orang semayang juga, berzina. Bila disukat amalannya sama berat, 50 kebajikan, 50 kejahatan. Dia termasuk dalam golongan yang keempat, dipanggil ashabul araf. Dan antara 4 golongan ni, di pada mahsyar nanti, ashabul araf lah yang kes tak tahu bila Allah Ta'ala buka. Kerana pada mahsyar amat dahsyat. Kerana berdiri di pada mahsyar selama 40 tahun, bukan senang. Punya lama, dan matahari berada sejengkal dari kepala. Tapi orang yang lain tadi dah masuk syurga, masuk neraka. Tetapi ashabul araf kita tahu berapa lama berada di situ. Jadi cubalah kita elakkan daripada kebajikan dan kebajikan dan kejahatan sampai banyak. Kau dapat kebajikan lebih banyak daripada kejahatan. Mudah-mudahan kita termasuk di sebelah kanan. Dan insyaAllah kita sambung di setiap akan datang dinding semayang dengan manusia. Jadi semayang ni ibarat ada dinding dengan manusia ni. Jika dibandingkan semayang ni dengan manusia ni, maka semayang yang zahir dan semayang yang batin ada dindingnya. Jadi semayang yang sempurna itu mesti semayang zahir dan semayang batin. Semayang zahir jasadnya kerja menyembah Allah. Semayang batin hati pun kerja menyembah Allah. Itulah dinding kita dengan Allah Ta'ala. Kalau tempamanya tak ada dua-dua ni, maka dindingnya pecah. Maksudnya tak sampailah kepada maksud yang dikatakan semayang sebenar itu. Jadi dinding dari kita dengan Allah Ta'ala tu hampirnya mesti ada dua benda itu. Pertama semayang zahir dan juga yang kedua semayang batin. Semayang zahir tu jasadnya kerja menyembah Allah. Semayang batin hati pun kerja menyembah Allah. Itulah dinding atau sempadan di antara seorang tu hampir dengan Tuhannya. Itu kita sambung dari sini akan datang. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala wassabi ajma'in. Allahumma rizukna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hafizal mursalin wa hal malaikatal muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wallahu alam. Allah